Okey. Yang saya hormati Tuan Pengetua, Tuan Haji Kamarul Arifin, barisan pentadbir dan rakan-rakan guru sekalian. Okey, insya-Allah petang ni saya akan kongsikanlah, nak saya kata saya expert tak juga, sebab benda ni baru saja menjadi viral, baru saja menjadi popular lah di dalam kalangan rakan-rakan guru satu Malaysia tentang penggunaan class point dalam PowerPoint. Dia menjadi satu benefit, satu advantage bagi guru yang gemar menggunakan PowerPoint untuk PDP. Tak kisahlah PDP secara online ataupun secara bersemuka. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita buat aktiviti dulu. Saya nak bagi cikgu rasa macam mana feel bila menggunakan class point. Okey. Okey, so class point ni dia boleh buat, dia menggunakan telefon lah. Okey, jadi saya nak minta rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ambil handphone, kita scan, kita daftar dulu. Scan menggunakan QR ni, ataupun boleh type dekat internet brochure classpoint.app ni, kemudian masukkan kod 71284. Okey. Okey, boleh tulis nama, macam kita buat macam quizzes, Kahoot, semua macam tu lah juga konsep dia. Tapi dia lebih kepada Mula Cik Adam. Class point ya? Ni ada. Oh, saya tak tahu Sekejap. Sorry. QR code dia mana? Okey, kejap. Saya lupa. Saya salah share screen. Patut tak nampak. Saya sepatutnya share entire screen. Saya share ni. Okay, sorry. Okey, semula Okey, ni paparan PowerPoint saya kan. Okey, bila kita klik dekat atas ni keluar QR kan, nampak kan? Okey, boleh scan QR, kemudian masukkan kod, ataupun nak type dekat alamat internet tu classpoint.app, kemudian masukkan nama kita lah. Masukkan kod, kemudian masukkan nama. Okey. Okey. Dia kalau sebab saya dah subscribe yang pro version, maka partisipan kita boleh ramai lah, lebih kepada 200 orang. Kalau yang free version maksimum dia 25 peserta je. Tapi tak apa. Yang ni sebab saya tunjuk yang pro version dulu. Okey, sambil-sambil cikgu masuk. Okey. Saya akan mainkan Okey, sekarang ni kalau tengok dekat slide saya ni, dekat atas sebelah kanan dia ada tunjuk berapa peserta. Okey, so kita mulakan aktiviti yang pertama. Okey, saya nak survey apa yang cikgu boleh katakan mengenai class point. Okey, saya buka dia punya, cikgu boleh jawab dekat telefon Okey. Oh. Okey, ni survey survey untuk permulaan kita lah. Muzik ni boleh tutup sebenarnya, kalau ada gangguan kita boleh tutup, tapi kalau kita nak fun dalam kelas kita, ceria sikit, boleh mainkan muzik. Okey, ramai di A Okey, tak apa. Saya tutup dulu, close. Okey, 6 orang lagi ada nak submit? Tak ada, okey. Okey, so ni secara ni lah. Saya save dulu. Okey, secara purata ramai yang tidak tahu langsung tentang class point. Okey, dan ada, tak ada, mungkin ada tapi tak mengaku kot. Saya fikir ramai, adalah beberapa cikgu daripada Kisas yang biasa guna class point ni. Okey, tak apa. Okey, itu yang pertama. So daripada survey kita tengok kat sini ramai yang mendakwa, menyatakan tidak tahu tentang class point. Okey, sebenarnya saya boleh tahu ni siapa ni. Kalau saya klik kat sini, saya boleh nampak siapa. Okey.
Okey. So D tak ada. C yang tahu ada 2 orang. Okey, yang B, apa maksud B ni? Tahu tapi tak pernah guna. Kita boleh tengok siapa 9 orang ni, tapi saya biarkan dulu. Okey. Okey, yang kedua, okey, aplikasi apa yang selalu cikgu gunakan semasa PDPR? Okey, ini saya gunakan tool Word Cloud. Okey. Okey, cikgu boleh submit. Okey, cikgu boleh respon dekat telefon untuk soalan yang ni. Okey. Bagi jawapan, 1 jawapan atau 2 jawapan okeylah. 1 perkataan atau 2 perkataan pun okey. Okey, kita tengok. Okey, Word Cloud dia akan jadi macam ni. Okey, kalau saya tunjuk respon, dia jadi macam ni. Yang highlight tu, yang tebal tu maknanya ramailah jawab. Okey. Okey, maknanya biasa cikgu pakai Google Meet. Okey, Microsoft Teams, Jamboard. Okey. Okey. Okey, 30 orang. Nampak yang bilangan yang menjawab kan? Okey. Tapi dekat sini kalau kita tengok ramai yang mendakwa biasa pakai Google Meet. Okey. Alright. Okey, saya tutup dulu. Kita nak tengok respon. Okey. Okey, saya save. Kalau kita save, kita boleh review balik lah. Ataupun kalau saya nak masukkan dalam slide, saya tekan insert. Saya boleh highlight Okey, maknanya Google Meet ni adalah paling ramai lah yang menggunakan Google Meet daripada survey kita ni. Okey, so benda ni Word Cloud ni dia panggil Word Cloud. Kita boleh masukkan dia ke dalam slide PowerPoint kita dengan insert result ni, and then kita boleh buat discussion lah dalam kelas ni. Okey, contohnya saya masukkan dia. Okey, dia adalah kat sini. Kemudian kalau kita nak komen, okey, saya boleh buat contingan. Okey, contohnya silap. Okey, ada tu. Okey, ni saya akan bagi tahu macam mana tu nak guna ni. Kita boleh komen, kita boleh buat brainstorming menggunakan kaedah Word Cloud ni. Okey, yang ketiga, okey, kongsikan aktiviti apa yang selalu cikgu lakukan semasa tiada kelas PDPR. Okey, ini saya gunakan tool short answer. Okey, maknanya kita akan tengok respon daripada kalangan peserta kita, jawapan pendek. Yang ni lebih kepada kita nak minta idea lah. Okey, boleh cikgu kongsikan? Masak. Saya tutup dulu. Okey, ramai ni. Okey, saya bagi 1 minit untuk cikgu lengkapkan. Okey, kalau kita tengok respon ni, banyak ni respon ni. Banyak respon kan. Wah, macam-macam. Okey, marking quiz, berbelanja online, ajar anak masak, melayari internet. Okey, macam-macam. Okey, 5 saat lagi saya tutup. Siapa lagi nak submit? Okey. Okey dah saya tutup. Okey. Kat sini kita tengoklah jawapan-jawapan yang diberikan oleh kita punya peserta ataupun anak murid kita, lebih kurang macam ni lah. Okey. Saya boleh save untuk kita tengok lepas ni. Okey. Okey. Yang ketiga, aktiviti yang ketiga, kita boleh jadikan dia macam competition ataupun kuis berbentuk pertandingan. Okey. Sebelum tu kita pergi ke slide drawing dulu. Okey. Yang ni cikgu boleh lukis pada telefon untuk mencari jawapan. Okey, yang kat sini Hindia top 3 personality traits. Okey, cikgu rasa cikgu dekat mana? Contohnya smart. Ni SMART, smart. Okey, cikgu conteng dekat handphone cikgu macam ni, sketching dekat handphone cikgu, kemudian cikgu submit. Okey. Okey, dia panggil slide drawing. Okey, boleh cikgu cuba? Okey, ni contoh saya tau. Cikgu cuba cari yang lain. Kalau tak ada, ambil yang tu je lah.
Okey, ini pun salah satu aktiviti interaktif yang menarik lah untuk student hands on semasa kita melakukan aktiviti PDPR ataupun dalam kelas pun boleh. Kalau student tu kita boleh bawa device, kita boleh pakai. Tak boleh conteng pun. Contohnya nak conteng. Open slide dulu kan? Kena open slide dulu. Open slide. Itulah tak pernah guna. Tak apa. Okey, tengok ramai jawab kan. Okey. Ni adalah hasil-hasil jawapan student kita lah ni. Contohnya. Okey, saya bagi masa 15 saat lagi, boleh? Atau cikgu perlu masa? Setakat ni 11 orang telah menghantar respon. Cikgu dia ada Ham. Ya. Kalau kita dah jawab satu tadi kan, saya dah hantar. Boleh tak kita tambah jawapan kita? Bergantung pada setting saya lah. Saya setakat ni saya setting untuk satu submission je. Okay. So tak boleh lah. Baik. Tapi tak apa. Sebab kita, okay, saya tutup Okay, so saya save dulu. Okay. Respon ni juga kita boleh masukkan ke dalam slide PowerPoint kita, insert dalam slide. Okey, ataupun kita nak view satu-satu, kita klik. Kita contohnya kalau benda ni melibatkan jawapan student, kita boleh komen lah. Kita boleh buat penerangan, okey ini betul, fun, bagus, apa semua kan. Lebih kurang macam tu, kita boleh pergi next slide. Okey, ni dia panggil tools slide drawing, view slide drawing. Okey, yang kelima yang saya nak tunjuk kat sini adalah multiple choice short quiz, tapi kita nak buat dalam bentuk competition. Okey, sebelum tu satu lagi sebelum kita pergi ke short quiz, saya nak satu lagi tools yang menarik dalam Power Class Point ni adalah kita hantar gambar. Okey, contohnya boleh cikgu kongsikan ruang kerja di rumah. Cikgu ambil guna handphone yang sama, kod yang sama tadi, aktiviti yang sama, cuma cikgu snap gambar ruang apa-apa je lah, ruang kerja cikgu di rumah macam mana. Boleh? Ni dia panggil satu tools yang menarik juga. Kita boleh guna tools ni, contohnya kita nak kita nak mintakan respon bergambar daripada student, ataupun student buat dekat kertas jalan kerja, kita minta student ambil gambar, hantar. Kita boleh check dan kita boleh kongsikan hasil kerja murid ni dalam satu kelas. Okey? Tu contohlah. Okey? Boleh cikgu? Okey, ada 2 respon. Ada Ham, dah ambil gambar. Lepas tu tak tahu nak masuk balik kat sini. Macam mana? Kalau ambil gambar, Dah tertutup telefon, tak tahu nak pergi ke mana dah. Boleh masuk balik. Boleh masuk balik, masukkan kod balik. Classpoint.app, masukkan kod balik. Oh ya ke? Okey, ni contoh okey, contoh contoh respon yang ada. Okey, start. Okey, menarik Okey, maknanya kita dapat share, kita dapat kongsikan. Macam ni lah ruang-ruang bekerja cikgu semasa PKP, semasa PDPR. Ada Ham. Ada macam pejabat menteri lah. Ada Ham. Ya, saya. Nanti nak bubuh gambar, klik tu choose image tu ke? Betul. Masa tak mahu buat dia? Dia boleh dua, Kak. Kita nak ambil gambar secara instant ataupun kita nak ambil gambar yang dah ada dalam kita punya galeri handphone. Bila tapi tak, button tu tak tak hidup pun, tak boleh nak tekan, tak keluar apa-apa pun. Itu mungkin masalah device. Sebab saya tak tahu device kat macam mana kan. Okey, ni contoh gambar-gambar. Okey, benda ni contohlah kalau aktiviti macam sains, cikgu nak minta student hantar tunjukkan bunga. Kita nak tengok koleksi-koleksi bunga kan, kita nak study pasal bunga kan. Student pun hantar bunga, macam-macam bunga lah, bunga 3 kelopak, 4 kelopak, 6 kelopak. So daripada sini cikgu boleh buat rumusan lah. Tu contoh aktiviti yang kita boleh buat lah secara hands on. Maknanya student dalam masa yang sama dia ada aktiviti, dia boleh pergi keluar sekejap ambil gambar ke apa kan. Macam-macam lah. Okey, aku gambar basikal tau.
Itu ruang kerja saya lah tu. Oh, ruang Macam kerja. mana kita nak tahu yang kita dah hantar tu, gambar yang kita hantar tu masuk Adham Dia akan display kat sini. Dia tuliskan congrats image successfully uploaded. Betul. Okey dah. Okay, saya tutup save for view. Okay, maknanya dia adalah dekat sini, dekat ruang galeri kita ni ada. Okay, kat sini dia susun elok-elok lah. Cikgu boleh pilih gambar-gambar yang menarik untuk kita highlight dalam kelas nanti. Okay, itu tools yang keempat. Okay, tools yang kelima dalam class point ni adalah quiz yang saya katakan. Macam kita buat Kahoot semalam. Okay, class point pun dia menyediakan apps yang sama. Okay, sebagai contoh saya jadikan benda ni sebagai quiz berbentuk competition. Di kalangan student kita, maknanya siapa yang jawab cepat dan betul, dia ada point dia lah. Okay, boleh kita cuba. Saya ada 4 soalan. Kita akan tengok at the end siapa yang juara. Boleh? Okay, cikgu. Oi, cepatnya. Wah. Salah. Kecuali. Kecuali, Allah. Okey, ramai. Semua tahu ni kan. Tekan hilang. Alamak, Adham, kalau salah macam mana nak back? Tak boleh dah sebab dia sekali. Tak baca soalan. Apa ada banyak lagi soalan. Sebab saya settingkan dia satu submission je. Okey. Okey, saya tutup dulu Okey, so kita boleh tengok jawapan dia yang betul. Adalah C lah. So ada juga yang jawab D kan. Okay, mungkin salah baca soalan lah. Okay, so kat sini kita boleh tengok siapa yang juara. Kita klik leaderboard. Okay, kita tengok siapa yang cepat. Zamri, yay. Okay. Paling cepat Ini contoh lah. Zul Arifin pun pandai jawab lah. Zul Arifin pun ada. Apa tu Zul Arifin tu? Start. Okay, next question. Okay, cikgu ready cikgu? Next question. Arifin. Okay, next question. Boleh respon? Alah, tak boleh submit pula. Oh. Soalan sejarah memang fail lah ni. Okay, saya tutup kita sebab kita nak cepat. Okay, ni jawapan dia, kita boleh check. Jawapan dia adalah B, negeri tidak bersekutu Johor kan. Okay. Siapa yang score? Kiki. Siapa Kiki? Zul, Ustaz Zul. Adham, kalau kita tak boleh nak tekan submit tu sebab apa? Telefon hang ke apa? Mungkin telefon ataupun line lah. Okay. Okay, next. Boleh? Ready? Okay. Negara manakah yang bukan tergolong dalam Commonwealth? Rasanya ini pengetahuan am kan? Semua tahu ni. Soalan sejarah je ni. Soalan Adham banyak kecuali tau. Kecuali bukan. Lepas soalan ekonomi pula baru kat kami boleh jawab. Masalah. Ada masalahnya sejarah. Ada. Okay. Ni jadi knowledge. Okay, jawapan dia B Filipina. Okay, siapa skor? Wah, Kiki lagi. Kiki lagi. Siapa Kiki? Okay, Siapa Soalan lah. okay, next. Siapa Kiki? Ni bukan sejarah kot. Pengetahuan am, betul-betul pengetahuan am. Ayo, susah je soalan. Apa soalan dia? Ayo. Kalau senang semua skor. Kau kan nak jawab siapa je. Jabatan Custom di Raja Malaysia tetap di bawah. Oh, ni tahu. Okay. Tak ikut taksonomi belum ni. Susah. Okay. Cepat ni cikgu ni. Semua jawab dengan cepat ni.
Okay, so tengok respon. Ramai jawab salah. Okay, siapa yang betul? Kita tengok siapa yang betul. Soalan susah lah. Betul. Okay, sebenarnya custom berada di bawah MOF Jadi kita ingat. Setakat ni semua salah. Saya pun. Okay, last question. Ayo susah. Lepas kan yang Olimpik kan. Okay. Okay. Okay, cukup 40 submission saya tutup Okay. So, jawapan dia C, okay. Dia mewakili benar. Leader super. Alah, itu agak je tu nak betul. Okay. Sebenarnya kita boleh check quiz-quiz kita tadi, kita menggunakan tool kat bawah ni. Kita tengok kat sini ada table kan. Okay, kita boleh tengok kalau kita nak tengok table lah. Okay. Wah, dahsyat Nazrul. Okay, ni ada table. Kat sini dia summaries daripada 5 soalan tadi. Okay. Tengok siapa yang lead. Ustaz Azrul lah lead. Kalau tengok kat sini, semua betul. Wajah tu budak kisah Alkis. Dalam ni dia mesti betul dan juga cepat untuk dikira menang kan. Okay. Dan ni juga kita boleh jadikan dia sebagai rekod PBD lah. Kita boleh simpan dia dalam bentuk Excel, export ke Excel. Kita boleh simpan lah. Ni contoh-contoh yang kita boleh gunalah dalam class point. Okay, sebenarnya ada satu soalan lagi. Okay, yang ni saya tak masuk lah sebab cikgu mungkin tak tahu sebab saya baru nak share apa itu class point. Okay, sebenarnya class point ni dia hanya untuk Windows, Office, dia tak compatible untuk Apple, Mac, Apple komputer Apple tu, Mac dia tak compatible lah. Itu dia punya kelemahan dia lah. Okay, so apa itu class point? Okay, so cikgu dah rasa bagaimana class point itu kita mainkan dalam kelas dengan menggunakan slide PowerPoint saja. Okay, sebenarnya class point ni kalau cikgu ada masalah lain tentang Google Meet, kita boleh handle aktiviti class point menggunakan Telegram. Boleh juga. Maknanya kita share kod dengan QR tadi ke dalam grup Telegram, pelajar masing-masing akses dan kita boleh membuat penerangan melalui Telegram. Pada masa yang sama, student dapat hands-on melalui handphone. Okay, tu dia punya kelebihan dia lah. So otherwise, kita juga boleh menggunakan dia melalui Google Meet lah, macam kita buat sekarang ni. Okay, so apa itu class point? Class point adalah add-on, add-in di dalam PowerPoint. Dia satu apps macam kita Google Meet kan, ada extension kan, extension untuk kehadiran, extension untuk auto admit. Okay, macam itulah konsep dia. Class point ni macam extension lah ke dalam PowerPoint. Kita tambahkan X ni untuk menjadikan penggunaan PowerPoint kita lebih interaktif bersama dengan kita punya student lah. Okay. Cikgu Adham tanya, maksudnya class point ni memang smartphone friendly maksudnya dia mesti betul. Okay. So memang dia sebab tu dia menjadi satu benda yang popular, senang dia akses. Student dia boleh guna smartphone masing-masing. Janji ada line. Okay, jadi student dapat berinteraksi secara langsung lah dengan pelajar. Kita dapat berinteraksi secara langsung dengan students semasa kelas kita. Okay. So dalam ni dia punya sebenarnya yang saya tunjuk tadi provision. Kalau provision sebab saya ada Grab package hari tu, dia ada offer untuk kita subscribe untuk setahun. Saya cuma bayar, saya pun lupa dah, tapi dalam puluh ringgit je lah setahun, RM60 ke setahun macam tu. Kalau ikutkan harga dia dekat 300-400 setahun kita kena bayar lah untuk apps ni. Tapi dia ada free version, jangan bimbang, dia ada free. Basic free ni cuma limited je. Macam saya tadi buat banyak kan, banyak slide. Kalau free dia hanya 5 slide saja kita boleh pakai dan partisipan kita hanya 25 student je boleh join. Itu kekurangan dia lah untuk basic ni.
Kalau kita ambil Pro, dia lebih kepada 200 participant dan unlimited slide. Kita boleh buat banyak soalan. Okay, yang lain sama, tak ada masalah. Okay. Cikgu Adham. Ya. Dia untuk bahasa Arab ke ataupun dia semua ke ataupun limited? Question. Boleh, dia unlimited. Dia boleh question kita boleh buat. Janji laptop kita tu compatible dengan bahasa lah, bahasa Arab ke bahasa. Alright. Okay. Terima kasih. Okay, sebab dia depend kepada soalan yang kita buat pada PowerPoint. Kalau PowerPoint kita tu memang dah boleh buat bahasa Jepun, bahasa Mandarin kan, memang dia bukannya kelas point ni dia tidak mempengaruhi dengan bahasa. Sebab kita kena pandai manipulate dia punya apps sistem dia sendiri. Itu je. Mana tak ada masalah, tak ada isu lah tentang bahasa ataupun keypad dia lah. Okay, keypad yang kita buat. Cikgu Adham. Ya. Nak tanya, ada tentang apps ni, boleh ke contohnya lah sekadar bertanya, sekolah beli ke untuk boleh. Mana ada tu offer tu? Okey, dia macam ni sebab saya pernah berbincang dengan Steven, nama manager yang uruskan apps di Malaysia, namanya Stephen Hong apa. Okey, dia bagi tahu kalau kita beli secara built-in, maknanya kita tempah secara berkumpulan untuk organisasi, dia akan datang dengan quotation dengan harga yang lebih murah lah. Sebagai contoh, dia bagi tahu untuk satu sekolah dia pernah buat quotation, dalam satu sekolah tu order untuk semua cikgu dia. Jadi setiap cikgu jatuh kepada lebih kurang RM40 je setahun bayar. Wow, menarik. Berbanding dengan kalau kita beli seorang-seorang, kita beli secara individu, kita kena bayar dekat 400 tahun. Ada limited ke? Dia setahun, yearly. Tak, maksud saya yang perbincangan tu, adakah kalau tak satu sekolah, mungkin untuk satu sekolah tu pada cikgu yang berminat je ada limited bilangan dia tak? Boleh. Dia sebab tu dia nak tengok berapa orang, and then dia akan tengok secara built-in tu berapa peserta, and then dia akan buat quotation lah berapa harga yang keluar, sebab dia ada calculation dia lah. Sebab macam saya beli melalui grup dia boleh juga organisasi luar. Saya beli melalui organisasi luar, saya join Class Point Community dalam Facebook. Dia capai 3,000 orang, dia bagi kupon untuk kita beli. Saya dapat beli dalam RM60 ke tak silap saya lah setahun. So nanti dia ada offer lagi tau. Nanti saya akan bagi tahu bagaimana nak create offer. Tapi itulah, kalau kita dapat beli dengan organisasi sebenarnya lebih murah. Mungkin kita boleh bincang nanti kot. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Sama. Okay, saya teruskan Okay, dan dia ni isu dia lah. Dia compatible untuk Windows. Windows pula jangan pakai, tak tahulah, takut ada lagi pakai Windows 95. Okay, dia mesti pakai yang Windows paling kurang Windows 7, 8, 10 dan Office paling kurang 2013 ke atas lah. Dia punya compatible untuk apps ni. Okay, next. Bagaimana kita nak download dia? Okay, ni cara kita nak download dia. Kita pergi ke web browser, type search Class Point. Okay, and then kita download je. Nanti saya tunjuk. Okay, kemudian lepas kita download, ni cara nak download lah. Saya kena tunjuk ni. Okay, contoh okay, kita pergi ke back, kita type je Class Point. Okay, ada kat sini Class Point semua ni. Okay, kita klik, dia akan bagi satu installer lah, link installer. Lambat pula. Okay, kita download je. Okay, nampak kat sini ada download kan? Ataupun kita free download, kita download mana-mana je. Okay, bila kita download, dia akan keluar satu table macam ni. Okay, cikgu masuk je nama, email apa-apa saja, janji email tu kita dapat verify. Email MUI pun boleh, email peribadi pun boleh. Kemudian type lah organisasi ni tak betul tak apa, tapi type je nama sekolah ke, alamat rumah ke, tak kisah. Kemudian kita download. Okay, bila kita download, sebab saya dah download, dah ada dalam sistem saya. Okay, bila kita dah download, cara kita nak buka, okay, saya tunjuk PowerPoint saya. Sekejap
Saya sign out je. Okay, bila kita dah download, dah install, dalam PowerPoint kita ni dia akan ada, okay, saya tunjuk dulu. Okay, dah download semua ni, install, kemudian kita sign up macam kita register email biasa. Okay, bila dah siap, dia akan ada dekat PowerPoint kita. Kalau perasan dekat atas ni, dekat atas toolbar kita ni, dekat ujung ni ada ignore class point dia tulis ni. Okay, kalau kita klik kat sini, dia ada keluar tools untuk untuk class point. Tapi tak ada lagi kan? Okay, sebab saya tak sign in. Okay, jadi kita kena sign in. Bila sign in, okay, ni email yang saya guna. Okay, bila kita sign in, automatic dia keluarlah tools. Banyak ni tools ni. Tools tu untuk class point banyak. Okay, so saya tunjuk balik. Okay, ni lepas kita download. Okay, ni kita nak sign in, sign up semua tu macam biasa. Okay, bila kita klik ni, okay, dah sign in. Okay, dia akan keluar tools ni. Okay, tools ni bergunalah untuk kita create soalan. Okay, setting tools, daripada sini setting tool. Okay, bila dah keluar ni, yang ni dia panggil annotation. Annotation ni maknanya kalau tengok dekat bawah saya ni, nampak tak? Kalau dekat bawah saya ni ada A, B kan. Ni semua annotation. Maknanya kita boleh guna untuk kita drawing masa kita mengajar. Kita present contohnya kita nak buat nota. Okay, kita nak highlightkan dia. Okay, macam-macam lah. Kita nak tukar warna. Boleh. Mana kita menggunakan annotation tu untuk membantu kita semasa PDP lah. Okay, kemudian ini adalah interactive quiz. Yang saya buat soalan tadi, saya guna tools ni lah. 5 jenis tools yang ada untuk kita create soalan. Okay. Ni pula dia punya slideshow option. Ni tak ada apa, ni lebih kurang setting lah. Okay, yang ni pula review untuk kita nak check kita punya, yang kita, jawapan-jawapan yang saya dapat tadi kan. Kita boleh simpan dia, kita boleh manipulate dia, kita boleh organize balik lah untuk sebagai satu rekod PDP kita ataupun rekod PBD ke, macam-macam cikgu boleh organize. Okay, jenis soalan internet. Cak, nak tanya annotation tu, annotation setting tu, kita guna mouse saja ya? Boleh guna mouse. Kalau laptop kita bukan jenis touch screen, kita guna mouse lah. Ataupun kalau cikgu ada Wacom kan, boleh juga. Apa? Wacom yang menulis spek untuk menulis. Drawing tablet. Drawing tablet itu apa-apa brand pun boleh Boleh. Apa-apa brand pun boleh. Kalau cikgu selesa pakai mouse, boleh pakai mouse. Boleh juga. Cikgu Adham. Ya. Nak tanya yang, sorry Kak Mona. It's okay. Okay. Yang kalau yang subscribe benda ni, maksudnya sign up dia sama ke lain dengan yang free? Sama, kita je. Kita boleh subscribe guna email yang sama. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Nanti dia akan Adham, kalau Apple tak boleh ya? Setakat ni dia tak compatible lah. Oh, okey. No. Tapi geng-geng Apple sedang fight juga lah, sedang request untuk ClassPoint bangunkan apps ni untuk pengguna Apple juga. Tapi tak tahu bila lah. InsyaAllah. So pengguna Apple ada alternatif lain tak? Macam sama dengan kalau Apple, sebab dia function dalam Apple, dia dah ada apps macam Keynote kan, benda-benda tu memang dah interaktif dah. Cuma dia tak ada bentuk quiz lah. Terima kasih. Okay. Alright, terima kasih. Okay, boleh saya teruskan? Okay, jenis soalan interaktif yang saya bagi tahu tadi ada 5. Okay, ada 5 multiple choice, ni semualah. Saya tak ikut susunan kot. Ada 5. Okay. Saya punya slide saya hang sikit. Okay. Cara nak guna dia, kita kena siapkan soalan dulu. Yang pertama, kita kena buat slide PowerPoint dulu. Siap-siap. Yang pertama kita kena siapkan slide PowerPoint dulu. Okay, ni saya noted sikit. Okay, ni yang pertama. Okay. Yang kedua, lepas kita siap soalan, baru kita guna button-button, 5 button ni untuk kita jadikan dia kelas satu aktiviti interaktif lah menggunakan ClassPoint. Okay. Yang ketiga, semasa slideshow kita klik button soalan untuk, macam saya buat tadi kan, saya tunjuk slide,
selagi saya tak klik button soalan tu, benda tu tak run dekat telefon tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tu maksud dia. Kemudian kita boleh setting lah untuk tengok jawapan pelajar secara live ataupun pada bila-bila masa dalam PowerPoint nanti. Okay, saya akan tunjuk contoh saya buat lah. Okay, contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama menggunakan multiple choice kan. Okay, biasanya saya buat soalan siap-siap baru kita guna button multiple choice ni. Okay, cara dia saya ambil soalan yang tadi kot, senang kan. Okay, saya ambil slide ini saja. Contohlah saya ambil. Okay, contohlah. Ni saya tak make up lah slide saya ni sebab saya nak tunjuk nanti cikgu make up sendiri. Okay, contoh saya sediakan soalan siap-siap pada slide PowerPoint. Okay, kemudian bagaimana nak jadikan dia? Kita kena dah siapkan jawapan A, B, C semua dah ada dah. Okay, macam mana kita nak jadikan dia interaktif? Okay, dekat atas ni ada butang kan. Interactive quiz, multiple choice, word cloud. Okay, untuk case ni tak sesuai lah kalau kita guna word cloud. Dia multiple choice kan. Kita klik multiple choice. Bila kita klik multiple choice, dia akan keluar bentuk macam ni. Okay, kita setting. Okay, soalan kita ada 4 jawapan, kita boleh pilih 4 lah. Kalau soalan kita ada 3 pilihan jawapan, klik 3. Okay, dekat soalan kita ni dia ada jawapan betul salah kan. Macam ingat tak survey yang pertama saya tadi yang saya tanya cikgu apa pandangan cikgu tentang class point, pernah guna, tak pernah guna kan, tak tahu semua kan. Yang itu survey, tak perlu letak jawapan. Untuk case multiple choice yang ada jawapan, kita boleh letaklah has a correct answer. Maknanya yang ni jawapan dia adalah Filipina kan, iaitu B. Klik. Maknanya kalau student jawab, kita boleh tengoklah yang mana jawab betul, yang mana jawab salah. Okey, untuk dapatkan mode competition, macam yang saya buat tadi, ada persaingan menjawab antara student bagi meningkatkan fun lah ke dalam kalangan budak-budak kita, student kita boleh klik dia competition mode. Maknanya bila competition mode ni kita boleh summarize semua soalan-soalan multiple choice kita ni menjadi satu interaktif quiz lah untuk dia orang persaingan yang sihat, dan kita boleh jadikan dia sebagai satu rekod pencapaian. Okay, itu penggunaan dia lah tools ni. Okay. And then kita boleh set up juga soalan ni kita nak ada masa tak? Kita nak limit masa tak? Contohnya kalau kita nak limitkan student kita boleh jawab dalam masa 1 minit je. Kita setting kat sini. 30 saat ke, 1 minit ke, 2 minit ke, bergantung kepada perancangan kelas cikgu lah. Okey, itu contoh bagaimana kita nak bina soalan multiple choice. Okey, apa-apa pun pada slide PowerPoint cikgu, mesti cikgu buat dulu. Baru kita gunakan benda-benda ni. Biar senang-senang lah kita nak guna. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey, yang kedua. Okey, word cloud. Word cloud ni sesuai untuk kita brainstorming. Brainstorming. Contohlah, saya nak buat brainstorming tentang PAK 21. Okey. Okay, saya pun tak erti sebenarnya PAK 21 ni. Konon-konon ni kita nak mengajar kan. Kita tahu kan. Saya tak ada idea, saya nak minta idea daripada peserta. Okey, strategi. PDP PAK 21. Okey, kita nak cikgu-cikgu bagi kan. Kita nak minta dia buat word cloud. Okey. Okey, kita type dia soalan. Oh, silap. Sila beri contoh kan. Okey. Kita type soalan, kemudian kita nak cikgu bagi, kita klik. Yang ni sesuai word cloud. Kita nak bagi brainstorming kan. Cikgu jawab, kita klik word cloud. Okey. Kita tekan kat situ. Okey, ni kita nak bagi berapa orang? Yang ni tadi ada orang tanya kan. Saya dah submit satu, boleh tak submit kali kedua? Sebab saya setting sekali submission je. So kalau cikgu nak bagi peserta submit 2 kali, kita boleh buatlah 2 kali, 3 kali kat sini. Okey. Kemudian yang ni tak ada apa, ni masa macam setting macam biasalah. Okey, so untuk mainkan dia, saya lupa nak bagi tahu cara nak mainkan dia. Kita kena slideshow dulu. Slideshow dulu, kemudian baru kita klik pada butang multiple choice ni, baru dia run kepada telefon peserta. Okey cikgu? Bila saya klik multiple choice ni, barulah ada dekat telefon masing-masing. Macam itulah dia punya cara dia bekerja lah. Okey, begitu juga dengan word cloud ni, kita display slide kita, kemudian kita klik pada butang word cloud ni, baru dia akan
display pada telefon peserta kita lah ataupun konteks pelajar kita lah, telefon pelajar. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, short answer. Okey, short answer ni contohnya kita nak respon student dalam bentuk individu, tak nak word cloud. Kita boleh bagi. Contohnya kita nak minta student bagi idea. Saya type lagi. Kita buatlah soalan. Kita kalau malas sangat boleh copy paste soalan daripada internet ataupun screenshot tanpa gambar soalan pun boleh, tak ada masalah. Soalan dia? Warna pelangi contohnya. Satu contoh. Satu contoh warna pelangi. Contohlah kemudian kita sediakan soalan. Lupa nak buat. Okey, kita klik short answer. Kita setting lah. Kita nak hide. Ni kita boleh kalau kita nak elakkan nama budak-budak kita display pada jawapan, kita boleh klik ni, hide participant name. Okey, kemudian kita setting macam biasa macam tadi. Okey, kemudian nak kita slide-kan dia and then kita klik short answer ni, baru dia akan pergi ke telefon student kita. Okey, itu konsep yang sama, dia step yang sama. Cuma kita kena setting lah. Kita buat soalan dulu, kemudian kita klik. Okey, contoh yang seterusnya adalah slide drawing. Okey, slide drawing ni kalau cikgu mengajar lukisan ke, okey, yang ni saya pernah buat matching suaian kan, macam student kan, student sekolah rendah kan suaikan bentuk kan. Sekejap okey, contohlah. Tak dapat pula. Sekejap. Okey, segitiga. Dengar tak? Dengar. Okey. Sorry. Saya ingatkan saya punya ni. Saya punya slide saya ada masalah. Okey, dapat dah. Okey, contohlah saya construct saya punya soalan Okey, tak dapat pula. Okey, tak apalah. Okey, contohlah saya construct soalan, siap-siap. Kenapa tak dapat? Sekejap saya punya hang sikit saya punya pen. Okey, contohlah saya construct soalan kurang macam ni. Okey, dah dapat. Okey, sorry Okey, saya construct soalan. Okey, ni segitiga. Kita pair kan? Okey, square. Okey, kemudian ini contoh soalan saya construct guna free drawing lah. Okey, saya nak jadikan dia macam slide drawing kan. Nak minta student pair kan dia. Okey, jadi kita klik slide drawing. Okey, dekat sini kita setting macam biasa. Okey, lepas kita dah setting, kita animationkan slide kita, kita klik slide drawing, dia akan pergi ke handphone student kita untuk dia orang pair kan. Okey, maknanya dia pair lah. Pair. Ini pun salah satu aktiviti yang kita boleh buat dalam slide drawing. Contoh yang paling mudah lah. Ataupun kita nak melukis graf ke. Okey, kadang-kadang saya buat bagi kertas graf. Saya tunjukkan kertas graf kat sini, saya bagi equation. Okey, minta student lukis bentuk graf. Okey, dia boleh lukis graf. Bentuk lukis graf dia hantar, kemudian kita dapat display. Tu contoh penggunaan lain lah bagi slide drawing. Okay? Kalau cikgu ada aktiviti yang menarik untuk bulat macam kita tadi kan, bulat puzzle boleh juga. Okay? Itu idea-idea yang boleh kita gunalah. And then yang last sekali adalah image upload. Okay, image upload ni contoh. Okay, contoh dia saya nak student sila beri contoh bunga yang ada di sekeliling kan. Okay, lepas tu kita pun dah siap soalan, kita guna tool image upload.
Okey, letak kat sini dan setting macam biasalah. Okey, kat sini masa-masa kita tengah mengajar ni, kita bagi arahan macam ni, student pun tinggal sekejap pergi keluar ambil gambar bunga. Kemudian hantar. Jadi banyaklah gambar-gambar bunga dalam slide kita. Kita boleh share kepada student lain pun tengok. Ni pun contoh cadangan lah. Okay, budak yang duduk kat rumah flat tak ada bunga, dia pun ambil lah bunga. Lepas tu bunga mati yang mak dia guna, yang ada dalam hiasan dalam rumah kan. Macam-macam. Lepas tu ada budak-budak yang nakal sikit, dia pergi ambil bunga tayar ke apa kan. Ambil gambar tampal kat situ. Okay, tu macam-macam lah selingan. Okey, tu contoh bagaimana kita nak setting. Okey, cuma makeup ni cikgu boleh guna kreativiti lah. Saya tunjuk secara basic bagaimana benda-benda ni digunakan. Dan dia sangat senang, mudah. Ada 5 tool ni je. Yang ni kita tak pakai sangat. Okey, yang ni kita tak pakai sangat. Okey, dia ada 5 je. Tak ada banyak. So cikgu boleh explore sendiri nanti bila dah ada. Okey, setakat ni cikgu okey tak? Boleh buat tak lepas ni? InsyaAllah. Okey. Cikgu Adham, kalau dah terkeluar kan, dah terlepas QR code tu, macam mana nak masuk balik? Okey, kalau dah terlepas, okey, contohnya kita klik kat sini. Kita klik dekat masa kita mengajar kan, kita klik dekat gambar atas ni, dia akan keluar. So student dia boleh join balik. Okey, terima kasih. Okey. Lagi ada soalan lagi? Cikgu? Boleh tak saya nak tanya? Okay, silakan. Boleh tak kita campur dengan slide yang, maksudnya mungkin kita ada 2-3 slide untuk kita ajar dulu, lepas tu kita selang dengan soalan, slide yang ada soalan. Boleh tak buat macam tu? Setakat ke dia memang untuk aktiviti saja? Boleh. Boleh. Macam kita ada slide konten kan? Kemudian lepas beberapa slide konten kita nak masukkan soalan, boleh? Tak ada masalah. Okey. Benda tu yang kita buat lah biasanya, yang kita amalkan. Masa saya pun, amalan saya pun macam tu juga. Kadang-kadang kita masa mengajar kita nak tackle student kan, supaya dia ada maklum malas, kita buat aktiviti sikit. Okey cikgu? Okey. Kalau free version tu 5 saja slide? Betul, 5 je. Kalau ke 5 slide yang interaktif, yang lain biasa boleh? 5 interaktif je. Yang lain biasa boleh. Kita buat slide banyak tak apa, tapi 5 je yang kita boleh guna interaktif. Interaktif quiz ni kita boleh guna 5 je. 5 slide je. Okey. Nak tanya. Sila. Masa lepas dah beli tu kan, boleh terang tak operasi selepas dah beli, macam mana nak cakap? Dia punya operasi lah. Dia punya apa? Ada masa kita beli tu kan, dia punya operation membeli tu dengan faham tak salah? Faham. Okey, biasanya kita install yang biasa, saya pun guna yang basic dulu, yang free version dulu. Tapi bila kita guna free version seronok, jadi rasa tak best, budak-budak lain tak boleh ikut. That's why saya beli kan. Cara dia, kita klik pada account kita kat sini. Okey, kat account kita kat sini. Nampak tak dekat sebelah kiri ni, saya ulang balik. Kita buka PowerPoint dekat Inno class point ni, ada dekat sebelah kiri sekali kita punya account kita ni. Okey, saya klik kat sini. Okey, dia keluarlah kita punya ni kan. Okey, kita klik Pro. Dekat atas ni dia ada free version, dia ada subscribe kan. Kita klik butang subscribe tu, kita masuk je lah kita punya account bank, semua kad kredit ke apa ke, macam tu je lah. Kemudian dia akan hantar email notification ataupun dia display kat sini lah, mengesahkan bahawa account kita ni sudah pro. Macam saya ni dia tulis pro kat sini. Adham, kalau yang free ni organisation ni kita boleh tulis call Islam jugalah. Apa dia, Kak? Yang free yang nak download class point for free ni, organisation tu kita boleh tulis apa-apa lah. Boleh sama. Dia cuma tu je lah, dia apa, mana jadual saya tadi? Kak Ina, saya tulis school je. Tulis school je lah. Sekolah. Saya tulis sekolah je. Sekolah SE. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Janji kena download now. Lepas tu download. Okey, kalau cikgu boleh cubalah. Kalau siapa yang lepas ni kan boleh cuba, buat dulu untuk kelas masing-masing. Kita tengok macam mana. Sebab student memang setakat ni lah yang saya buat, memang student suka lah. Dia orang pun rasa fun sebab dia orang tak mendengar saja, dia orang ada aktiviti juga. Okey. Cik Adham. Ya. Betul. Saya hari tu cuba.
Tapi satu kelas tak ramai lah 25 orang tu. Okey, itu dan okey saya lah. tanya budak, okey tak? Dan budak kata seronok. Jadi itu yang saya tanya pasal pro tu. Betul. Sebab saya pun macam tu juga. Mula-mula pakai 25 orang, kenapa saya tak boleh submit kan? Semua ada komplain. Semua nak cuba. Semua nak cuba, betul. Itu yang tanya. Cikgu Adham nak tanya. Ya. Saya dah download. Kemudian dah install. Lepas tu macam mana? Sign up tu dia keluar kat mana? Saya tak jumpa. Untuk sign up, dia akan macam ni tau. Klik PowerPoint kita. Dekat PowerPoint kita, dekat sini ada butang in one class point. Kena buka PowerPoint ya. Ya, betul. Buka PowerPoint, in no class point. Kemudian kita sign up. Kita register lah guna email yang sama dengan password yang sama. Okey. Terima kasih. Okey, cikgu. Dia benda ni sangat mudah. Saya dah tunjuk cara guna yang saya explain tadi. Dekat sini dia ada tunjuk tutorial, banyaklah tutorial. Macam mana kalau kita ada masalah tentang penggunaan PowerPoint, kita klik saja dekat tools pada class point dekat atas ni. Kalau perasan ni get started ni kan. Get started ni, kalau perasan ni get started dekat account ni, kalau kita klik ni, dia akan bawa kita ke link tutorial. Ni link tutorial. Maknanya kalau cikgu ada problem lepas ni cara nak buat soalan, cara nak guna, pergi ke link tutorial ni. Klik dia video apa, kita nak buat apa, macam mana nak buat multiple choice, klik ni. Dia akan keluar video tutorial, pendek je video, 3 minit je. Cikgu boleh ni lah, boleh klik, tengok, belajar. Dan bahasa Inggeris diguna pun mudah, boleh senang faham. So saya fikir perkongsian saya dah habis kot. Cuma cikgu kena rasa, kena cubalah sendiri bagaimana nak menyampaikan konten kita dengan menggunakan class point ni lah untuk membantu menjadikan kita punya PDP lebih interaktif lah. Last code, boleh kot? Kita nak tengok cikgu punya boleh? Kita sekelas kita nak tengok cikgu punya respon, kongsikan pendapat cikgu semua tentang bengkel class point pada hari. Boleh? Sebelum kita menutup tirai, kita tengok word cloud lah. Boleh cikgu tulis je apa-apa boleh. Bagi yang tak sempat join, kita boleh scan QR code ni, masukkan kod. Adham nak kod balik. Nak kod balik? Boleh. Nak ter-delete. Scan scan boleh, nak type dekat internet browser pun boleh. Thank you. Sama. Wow. Nampak tak? Yang ada tools Jawi pun boleh. Siapa yang ada tu Jawi, kalau ada keypad bahasa Cina pun saya rasa boleh, sebab saya pernah tengok ada orang respon dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin. Cikgu Adham. Ya. Kalau kita tengok situ perkataan menarik tu besar, maksudnya ramai orang jawab menarik. Betul. Itu maknanya paling ramai lah yang menjawab. Cikgu saya tutup saya save dan kita boleh masuk dalam slide lah. Cikgu, jika last lah, ada soalan tak sebelum saya tutup tirai? Music yang latar belakang tu dia bagi ke awak yang set? Dia by default dia bagi. Kalau nak masuk music yang relevan, yang up to date macam mana? Dekat ni tak ada lagi sebab dia by default semua music popular. Default. Music bukan macam yang TikTok dia. Adham, dekat handphone Kak Indah dia tulis presenter is not in slideshow. Maksudnya sekarang saya ni dah tutup. Adham
Dah tutup. Oh dah tutup untuk yang interaktif tu. Okay. Dah tutup dia macam lah. Sebab tu dia tempoh kan. Oh, dia akan terberhenti sendirilah ya? Betul. Sebab kita dah tutup kan. Oh. Dan ni hasil dia. Sebab saya dah tutup, saya dah masukkan dia ke dalam slide kita. So dekat sini pun kalau student bagi input yang bagus, kita boleh jadikan dia sebagai nota lah ataupun dia idea ke kelas kita. Kalau kita guna dalam Telegram, lepas tu kita buat video call jugalah. Lepas tu kita boleh buat slideshow lah macam tu. Boleh. Betul. Kita guna video voice call pun boleh. Ada yang cikgu ada masalah capaian kan, dia hanya dapat voice call. Boleh juga. Dia bagi arahan melalui audio saja. Tapi dia bagilah kod dengan QR tu kepada student. Student akan akses. Maksudnya student terus nampak lah kan slide kita. Betul. Dia nampak slide kita. Tapi kalau untuk quiz tu bagus kita jadikan semua slide kita tu sebagai interactive quiz lah. Baru dia ya. Kalau pelajar dia guna handphone, macam ni kan tadi kita tengok soalan dekat laptop kita kan, pada laptop. Kita jawab dekat handphone. Kalau dia memang guna handphone saja boleh. Macam mana dia nak jawab? Masih lagi boleh. Sebabnya dia boleh buka dia punya toolbar yang kedua kan. Tapi handphone tu kena dia punya bagus lah, dia punya dia punya processor tu. Kalau tidak dia akan lagging. Okey. Ada case student saya dia guna satu device, dia guna handphone. Pada masa sama dia jawab soalan kelas dalam melalui kelas point boleh. And then ada juga yang guna laptop semata-mata, dia type alamat web tadi ke dalam Google, kemudian dia masuk kod, masih juga boleh guna pada laptop. Mana laptop dengan handphone dia dua-dua boleh pakai, dia mesra lah. Okay, terima kasih. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jika Sila. Apa? Nanti awak ke yang uruskan untuk sekolah kita untuk pembelian ni? Tu tak pasti lagi tu. Yang tu kena tanya pentadbir lah. Sebab saya cuma mendapat maklumat je daripada Encik Stephen tu. Yang tu cuma dia kata dia akan datang sendiri berbincang dengan pentadbir kalau kita berminat. Dia akan datang, dia akan bagi quotation tu je. Okey. Ada saya dapat tahu ada sekolah daerah Kelang ni dah guna, dah beli. Itulah cepat kan. Itulah saya macam nak cadangan kalau pihak sekolah boleh bukalah untuk cikgu. Jadi kita boleh survey lah kan. Itu je lah cadangan. Betul. Okay. Ya, sebab dia melibatkan ni kan penggunaan pembayaran kan tu yang jadi kita serba salah. Ya, faham. Terima kasih. Okey, sama. Okey cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, jika tak ada apa-apa lagi saya serahkan sesi perkongsian saya ni kepada pengerusi. Terima kasih kepada Ham. Okey, sama-sama. Sorry kalau ada salah silap saya, jika mesej yang perkongsian saya ni tidak mencapai objektif ke, tak sampai ke, saya minta maaf banyak-banyak. Terbaik Abang Mak. Okey, terima kasih Cikgu Adham. Sebelum kita habis untuk ladap ni, mohon Cikgu key in dulu kehadiran Cikgu, takut Cikgu lupa. Saya ada share dalam ruangan chat dan juga saya ada share dalam Kisas Official. Jadi Cikgu ada 75 orang guru termasuk saya. Mohon Cikgu isikan kehadiran untuk ladap pada hari ini. Okey, terima kasih kembali Cikgu Adham atas perkongsian interaktif hari ini, insya-Allah menjadikan kita lebih cemerlang, guru yang lebih cemerlang dan gemilang insya-Allah satu hari nanti. Saya harap lepas ni sekiranya guru-guru nak advance lah, pro maksudnya kelas pro, boleh kita tanya pada Cik Adham sendiri ataupun kita boleh tanya pada pentadbir lah seperti yang dicadangkan oleh Puan Azlina tadi. Okey, saya rasa itu sahaja pada petang ini. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As.
Cikgu sekejap saya ambil gambar sekejap ya cikgu. Oh. Sekejap lupa ambil gambar. Buka kamera siapa yang buka kamera sekejap untuk laporan. Okey. Okey. Minta seorang dua orang pun ambil gambar sebab kadang-kadang shoot saya ni lain. Tak ada nampak Nanti kita share dalam official ke dalam kisah. Okey, cikgu. Dah comel semua. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Adham. Thank you Adham. Bye. Terima kasih Mak.